نبينا محمد بن سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر رب تمم بخير وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. قال أي الرجل فأخبرني عن أماراتها. Maka kata lelaki tersebut, khabarkan aku tentang tanda-tandanya. Bi fathil hamzati ama fa akhbirni an amaratiha. Wa ruya amaratiha bil jam'. Ada baca dengan amaratiha, amaratiha dengan jama'. Ay alamatiha wa muqaddimatiha allati tadhharu qabla qiyamiha. Yaitu khabarkan tentang tanda-tanda dan juga muqaddimahnya sebelum tazhar qabla qiyamiha, sebelum yang zahir sebelum berlakunya kiamat. Ay as-sa'ah, qiyamiha ha kembali kepada as-sa'ah. Wa tadullu ala qurbiha, ay tadullu ala qurbi as-sa'ah. Qala ay an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mujiban lahu an dhalik. Maka Rasulullah menjawab dengan jawaban antalidal amatu ay al-jariyatul mamlukatu rabbataha ay sayyidataha, yaitu hamba perempuan akan melahirkan tuannya. Wa fi riwayatin rabbaha ay sayyidaha. Sama ada riwayatnya rabbataha atau rabbaha, yaitu hamba perempuan akan melahirkan tuan perempuannya atau tuan lakinya. Wa ikhtulifa fi ma'na dzalika ala aqwalin. Khilaf ulama tentang makna antalidal amatu rabbataha ay rabb au rabbaha. Minha annahu kinayatun an kasrati ittiqazis sarari. Ini banyaknya diambil hamba ataupun tawanan perang. Fatalidu as-sariyatu mauludan min sayyidiha. Maka akhirnya yang ditawan tadi dijadikan sebagai hamba, maka dia melahirkan tuannya. Wal waladu bimanzilati abihi fi siyadah 'alaiha. Maka anaknya mengambil tempat seperti ayahnya, yakni ayah kepada anak tersebut fi siyadah, pada menjadikan dia tuan ke atas as-sariyah ataupun hamba perempuan tersebut. Wa minha, jadi katanya yang pertama antalidal amatu rabbataha, maksudnya perang berlaku banyak dan kemudian akan ada hamba yang diambil daripada peperangan tersebut. Wa minha, yang kedua, annahu kinayatun an kaunil ariqa yalidna al-muluka. Dikinayah juga bahawa ariqa yaitu hamba-hamba melahirkan raja-raja. Fatakunu ummul malik min jumlati ra'iyatih. Maka ini menjadikan ibu kepada raja adalah termasuk daripada rakyatnya. Wa huwa sayyiduha wa sayyidu ghairiha min ar-ra'iyah. Dan raja tersebut, anaknya tadi, adalah tuan kepada ibunya dan tuan juga kepada rakyatnya yang lain. Wa yu'ayyidu hadha, dan ini dikuatkan anna ru'asa'a fi sadril awwali, ini pada pemimpin pada permulaan Islam dulu, kanu yastankifuna ghaliban an wat'il ima. Semua mereka ini yastankifuna ghaliban an wat'il ima wa yatanafasuna fil harair.
thumma na'akasa al-amru siyama fi asna'i dawlati Bani al-Abbas. Daripada permulaan Islam, kanu yastankifuna ghaliban an wat'il imam. Ini para raja ataupun para pemimpin jaga diri mereka daripada menyetubuhi hamba-hamba perempuan. Dan mereka mencari orang perempuan yang merdeka. Kemudian berlaku penukaran hal. Jadi terbalik. Nah, khususnya pada ketika zaman Daulah Bani Abbas. Iaitu mereka banyak mencari hamba-hamba daripada mencari perempuan merdeka. Itu maksudnya. Lakin riwayatu rabbataha bit-ta'nis la tusa'ibu dhalik. Tapi riwayat rabbataha tidak membantu perkara tadi pada menterjemahkan dengan makna para raja atau para pemimpin menjadi tuan kepada ibu-ibu mereka yang hamba. Karena perkataan rabbataha ini sayyidataha. Mereka bukan jadi pemimpin. Karena itu linudrati kaunil unsa malikah. Karena jarang perempuan ini jadi raja perempuan. Illa an taj'ala at-ta' li ta'nitsin nafs. Melainkan kalau kita tafsirkan rabbataha, tak tadi dengan ta'nis an-nafs. Dia tetap juga lelaki, cuma rabbataha tadi bukan dengan makna sayyidataha, dengan makna perempuan, tapi dengan makna an-nafsu. Nafs muannas. Sebab itu dibaca rabbataha, yakni nafsaha. Antalidal amatu nafsaha. Tamam? Wal ma'na, tu tengok. Antalidal amatu nafsan hiya rabbataha. Tamam? Jadi dia akan melahirkan perempuan yang hamba melahirkan nafsan hiya rabbataha. Maksudnya jiwa yang mana akan menjadi tuan kepadanya. Fatashmal az-zakaru wal unsa. Fatashmalu tashmalu az-zakara wal unsa. Ni Syarimi. Buang. Jangan pegang, busuk tu. Ambil kasut, buang. Allah. Mai kau entah. Pop. Masuk dalam mulut ni. Lalu depan. Oi. Ganas sangat tu. Baik. Hidup je kata. Haram bunuh kata. Fatashmal az-zakara wal unsa, bukan az-zakar. Fatashmal hiya, yakni an-nafs zakara wal unsa. Maka termasuk an-nafs tadi adalah lelaki dan perempuan. Jadi takdir, kalau kata nak letakkan juga makna rabbataha tadi dengan makna malik, raja, menjadi anak-anak kepada hamba menjadi raja, dan dia jadi tuan kepada ibunya sendiri. Maka ulama sebahagian kata riwayat rabbataha tak kena. Kerana rabbataha sayyidataha. Kalau terjemah dengan sayyidah, tuan perempuan, linudrati kaunil unsa malikah. Jarang kita dengar dalam Islam ni ada raja perempuan. Dalam sistem Islam sangat jarang perkara tersebut. Sama? Jadi macam mana nak letak maksud dia? Kata ulama, tak tadi dengan makna ta'nisun nafs. Atau li ta'nisi an-nafs. Kata takdir dia antalidal amatu nafsan hiya rabbataha. Faham? Iaitu perempuan hamba melahirkan salah satu jiwa yang akan menjadi tuannya. Nafs tadi adalah muannas. Faham?
Ada yang tak faham? Faham? Senang ya? Wa antaral hufata, dan kamu akan melihat hufata bi dhammil ha jam'u hafin. Nah, didammahkan ha yaitu jamak kepada hafin. Wa huwa man la na'la birijlih. Ini orang yang tidak ada kasut pada kakinya. Ini hufah maknanya orang yang tak pakai kasut. Al-urata bidhammi awwalihi. Nah, dan juga urah dengan didammahkan awalnya jamak bagi arin. Wa huwa man la syai'a ala jasadih. Ini orang yang tidak ada sesuatu pada tubuhnya, telanjang. Wal muradu bihi huna, yang dimaksudkan dengan hufatal urah man laisa alaihi thiyabu asyrafin nas. Yang dimaksudkan dengan urah, hufatal urah, ini orang yang tidak ada padanya pakaian manusia yang mulia. Bidalili riwayat al-hafadah tahrik ay al-qadamah. Dalam riwayat ada sebut wa antura al-hafadatal urah. Bukan hufatal urah, al-hafadata al-urah. Maksud al-qadamatal urah, maksudnya mereka ni hanya pekerja saja. Nah, bukan orang yang mulia, bukan pemimpin pun. Tapi apa yang berlaku? Al-alata, yang mereka ni apa dia? Fathil lam al-muqaffafah, lam alah, bukan alah. Nah, ay al-fuqara alladhina ya'uluna ala ghairihim fi amri al-ma'ishah. Ini golongan fakir yang mereka berharap kepada orang lain dalam urusan kehidupannya. Ru'a asy-syai atau ri'a asy-syai. Boleh baca dua-dua. Di kasrir ra wal mad. Dengan baca kasrahkan ra dan kemudian ada hamzah mad dia. Ru'a, ri'a ataupun wa yajuzu dhammuha. Ru'a jam'u ra'in, yaitu pengembala kambing. Nah, wa yujma'u aidan ala ru'ah ka khudah, boleh juga dengan dijamakkan jadi ra'in ru'ah, ada ta, boleh juga baca dengan ri'a ataupun ru'a. Wa ala ar-ru'yan ka syubban, boleh juga baca ru'yan. Jadi jamak bagi ra'in sama ada ru'a atau ri'a atau ru'ah, ada ta seperti khudah dengan ru'yan. Wasya'u al-ghanam wa huwa jam'u syatin wa khassahum bizikri li'annahum ad'afu ahli al-badiyah. Baik, kemudian disebut sini kenapa dikhususkan kambing, pengembala kambing, karena mereka yang paling lemah sebenarnya di kalangan ahli al-badiyah, orang kampung yang paling lekeh belah kambing. Dia kalau belah lembu, belah lembu. Belah unta, yang ni dia gah sikit. Kalau belah kambing, kira biasa. Maknanya sini nak beritahu kata, kamu akan melihat, kata Rasulullah, orang yang tidak berkasut, tidak berbaju, iaitu tidak memakai pakaian orang-orang yang mulia, orang yang fakir, pengembala kambing. Apa yang mereka lakukan? Disebut oleh Nabi, yatatawaluna fil bunyan. Mereka akan mendirikan bangunan yang tinggi-tinggi. Yatafaqaruna bitulihi wa kasratihi wa irtifa'ihi. Yaitu mereka berbangga dengan tingginya bangunan yang mereka bina dan banyaknya bangunan yang mereka bina. Wal muradu, dimaksudkan dengan hadis yatatawaluna fil bunyan, anna asafilan nasi yasiruna akabira wa ashaba tharwatin zahirah. Nah, orang-orang yang rendah kedudukan mereka menjadi orang-orang besar. Sungguh yang Nabi sebut. Khususnya negara Arab. Saudi lebih-lebih lagi. Yang asal mereka adalah pengembala kambing. Dan ini jadi raja Saudi. Jelas. Dan mereka jadi pemimpin-pemimpin besar. Sebab tu kalau tengok Saudi, dia punya pakaian dia, egal dia tu, letakkan jadi dia punya mahkota dia. Dan egal tu tempat ikat gutuk unta ya. Tapi jadi mahkota.
Dan mereka bangga dengan perkara tersebut. Orang Melayu kita balik dari Mekah, balut menatang lutut unta tu kat kepala dia. Orang balut sorban. Balik haji, balik umrah, balut dah sorban. Ni dah dipitak gotrah, dia buat terus macam Arab Saudi. Lepas tu dia buh egal atas kepala, tarik sikit kat belakang macam ni, dia rasa dia Arab dah. Boleh anak hantar. Tu pun terbalik. Anak sihat, hantar alhamdulillah sihat. Elok. Terabuk aduk habis. Boleh tahu doa tu saja pun. Balik pada Mekah, pakai macam Arab Saudi lah. Dah lah pakai egal pula tu. Egal tu pakaian bangsaan dia, bukan rasmi mereka di sana. Mereka dulu ru'ah usyah. Penjaga kambing, jaga lembu, jaga unta. Kita nak belah apa? Lembu cuba buh tengok, balut tengok dia punya lutut dia. Cari kena tendang. Kita bukan pakaian kita yang tu. Pakai sorban. Ini pakaian Nabi SAW. Fataksuru amwaluhum, dan banyak harta mereka. Wa tansarifu himamuhum ila tashyidil bunyani wa zukhrufati. Cuba tengok ni. Yang ni berlaku sungguh. Di negara Arab ni yang dibanggakan mereka. Ditinggikan bangunan. Lepas tu kalau tengok negara Arab, Dubai contohnya. Bangga dengan bangunan mereka yang tinggi. Berebut pula. Dan bangunan paling tinggi dalam dunia. Setakat ni Dubai. Tu bangunan paling tinggi dalam dunia. Dan mereka memang pengembala lembu. Pengembala kambing. Orang di Dubai asal pengembala kambing. Dan mereka membanggakan diri mereka dengan bangunan yang tinggi-tinggi dan jadi raja. Hatta innahum yatabahawna wa yatafakharuna bih. Sehingga mereka berbangga dengan perkara tersebut. Fayaqulul wahidu minhum li sahibih bunyani atwalu min bunyanik. Tengok. Bangunan aku lebih tinggi daripada bangunan kamu. Ni zaman Al-Imam Muhammad Jurdani, tidak ada lagi benda-benda ni. Dan sebagian ulama bincang masalah meninggikan bangunan lebih daripada Kaabah Al-Musharrafah. Dan Arab dulu sangat berhati-hati dengan Kaabah. Dengan mereka buat bangunan di keliling Kaabah bukan berdekatan, kecuali Sayyidina Qusay, datuk Nabi kita Muhammad SAW, yang mula menyuruh ahli Makkah datang hampir dengan Kaabah, buat rumah berhampiran dengan Kaabah Al-Musharrafah. Itu pun syarat, jangan tinggi daripada Kaabah. Bila ada bangunan dah semua tinggi-tinggi daripada Kaabah Al-Musharrafah, walaupun masih lagi kita kata ada hormat lagi lah. Dia tak buat tepi betul. Dia buat luar sikit daripada Masjidil Haram, kawasan tu. Tak apa. Cuma benarkan apa yang telah disebutkan oleh Nabi SAW. Bila kita tengok peristiwa tadi, kita akan sebut apa dia? Sadaqa Rasulullah SAW. Laku sungguh apa yang disebut oleh Nabi. Dan seolah-olah mereka ni tidak sedar dengan perkara tersebut, walaupun mereka baca hadis ni. Dan kadang mereka tak kata kat mereka. Kata kat orang lain. Mereka kata kat Arab, negara lain. Tak kata kat dia. Sebab dia kata dia raja, dia terlupa dah keturunan dia. Dah beranak-beranak duduk dalam mah. Dia terlupa Tok Wan dia dulu duduk ngentik kambing. Tok Wan dia beranak duduk ngentik kambing. Dia beranak duduk dalam mah. Dia terlupa. Padahal dia dulu ni keturunan, silsilah keturunan dia, keturunan tu. Keturunan kambing dah. Keturunan duduk dengan kambing, dengan unta. Wa yaqulul akhar bunyani ahsanu min bunyanik. Bangunanku lebih baik daripada bangunan kamu. Yaquluna dzalika ujban wa takabbura. Dan ni adalah kerana takabbur, takjub dengan kehebatan dan kemampuan mereka. Wa'lam anna italatal bina'i lam takun ma'rufatan fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok. Yang ni ketahuilah kata Al-Imam Jurdani, meninggikan bangunan ini tidak ma'ruf pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bal kana bunyanuhum qasiran biqadril hajah. Bangunan mereka rendah-rendah saja dengan sekadar hajat yang mereka perlukan. Wa 'anil Hasan al-Basri annahu qala. Sayyidina Imam Hasan al-Basri mengatakan, kuntu wa ana murahiqun adkhulu baita azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi khilafati Utsman fa atanawalu sakhfaha bi yadi. Aku masuk ke rumah para isteri Nabi waktu kecil, kata Sayyidina Imam Hasan al-Basri, kerana beliau hidup dengan, dia adalah anak susuan kepada Sayyidatina Ummu Salamah, dan isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Jadi kata beliau, aku masuk ke dalam rumah isteri Nabi pada ketika mana zaman khilafah Sayyidina Uthman, fa atanawalu saqfaha biyadi. Aku boleh sentuh dia punya siling rumah tu dengan tangan. Maksudnya rumah tak besar tu. Siling boleh sentuh dengan tangan. So rendah. Warawa Abu Dawud an Anasin qala ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qubbatan musharrafatan ay 'aliyatan. Rasulullah melihat qubbah yang tinggi. Faqala ma hadhihi. Nabi pun tanya, tu apa dia tu? Rumah apa yang qubbah apa yang tinggi sangat tu? Qalu hadhihi li fulan. Maka Nabi diam tak kata apa bila disebut kata itu milik fulan bin fulan. Fasakata hatta ja fa'arada an. Sehinggalah datang sahabat tadi kepada Nabi, maka Nabi berpaling daripada dia, tidak mau bercakap dengan dia. Fasyaka li ashabih. Maka dia pun mengadu kepada para sahabatnya, kenapa Rasulullah tak mau bersembang dengan dia? Fa ukhbiral khabara. Maka mereka pun khabarkan bahawa Nabi pernah tanya sebelum ni, Qubbah tu siapa punya? Maka kami maklumkan kamu punya. Maka terus Nabi tak bersembang dengan dia. Fahadamaha. Maka sahabat tadi runtuhkan terus Qubbah tadi. Hak rumah ni. Buat tinggi sikit. Ingat rumah pada zaman dahulu, kata Maulana Syah'ari, al-bait dalam bahasa para ulama dulu maknanya al-ghurfah. Bilik tu jadi bait sebenarnya. Kan bait bukan makna rumah yang kena ada ruang tamu, kemudian ada 3 bilik baru dikira rumah. Tak. Mujarrad ghurfah, maka tu dah dikira al-bait sebenarnya. Itu adalah kehidupan para sahabat tu. Jadi maknanya kalau kata orang tu berkahwin, dia kena ada rumah kepada keluarga dia, mana ada ghurfah? Cukup sebagai bilik saja. Uruf zaman dulu lah. Uruf kita zaman lah, bila sebut bilik rumah, maknanya sekurang-kurangnya ada 3 bilik. Tentu rumah yang apa ni, bila mana dah ada anak, kan? Dah ada anak, elok 3 bilik lah. Dah ada ruang tamu, ada tandah, ada dapur. Bukanlah suruh besar gadang serupa dengan istana tu. Yang penting ada 3 bilik, lebih kurang. Rumah saya ni ada sebilik ya. Dah balik jarang-jarang. Itu ada hamba Allah Ta'ala main daripada luar, anak murid saya ni, dia yang kenan buat rumah saya. Dia buat pula rumah di sebelah tu untuk apa ni, keluarga saya duduk, saya lah, dan juga anak isteri duduk. Semoga Allah rahmati beliau, beri kebaikan pada beliau, amin ya rabbal alamin. Faqaraja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falam yaraha. Maka dan satu hari Nabi keluar selepas diruntuhkan rumah tadi, Qubbah tadi, maka Nabi tengok tak ada lagi Qubbah tersebut. Falam yaraha, yakni falam yara Qubbah. Fasa'ala anha. Maka Nabi pun bertanya, apa kena dengan Qubbah tu? Faqalu syaka ilaina sahibuha i'radaka. Maksudnya pemilik Qubbah tadi telah mengadu kepada kami tentang baginda Nabi tidak melayan beliau. Fa akhbarnahu fahadamaha. Maka kami maklumkan kepadanya tentang perkara tersebut, maka dia runtuhkan perkara tadi. Maka ini dalil menunjukkan kata ini adalah quwwatul iman. Mereka lebihkan Rasulullah daripada harta mereka sendiri. Mereka lebihkan Nabi daripada apa yang berkait dengan keinginan dan kehendak mereka. Itu ni sahabat mereka adalah golongan yang terbaik yang Allah Ta'ala jadikan. Kadang dibuat perkara tadi, Allah Ta'ala takdirkan untuk apa? Menunjukkan keimanan mereka. Di permulaan dibuat tadi, mungkin dia rasa benda ni harus pada syarak. Tapi kenapa Nabi marah? Ya benda harus hakikatnya. Nabi marah kerana ini bukan sesuai dengan kedudukan mereka yang tinggi di sisi Allah. Takut mereka ini yatafakhar dengan dunia wa ma fiha, dan apa yang berkait dengan dunia. Sedang Nabi ada dengan mereka, mereka berpaling kepada dunia, dan itu yang Nabi tidak suka, dan dia memilih Nabi SAW. Sahabat ini memilih Nabi daripada dunia, maka Allah muliakan dia. Faqala ama inna kulla bina'in fahuwa wabal ala sahibihi illa ma la budda minhu. Ingat kata Nabi SAW, bangunan ini wabal ala sahibi. Dia akan jadi ujian kepada tuannya, melainkan ma la budda minhu, melainkan yang diperlukan kepadanya sahaja. Benda yang tak perlu, tak perlu. Rumah kita sekadar yang perlu saja kita bina, yang tidak perlu maka tidak perlu diperbesarkan dan juga diluaskan.
Waruwiya 'an Ibnu Mas'ud man bana fawqa ma yakfihi. Dalam riwayat Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, siapa yang membina lebih daripada apa yang diperlukan, nadahu munadin fis sama' minas sama', maka nanti akan menyeru penyeru daripada langit, ya aduwallah ila aina turid. Wahai musuh Allah, ke mana kamu nak pergi ke mana ni? Usah-usah sangat buat. Rumah sampai nak kena naik geret. Nak pergi jamban naik geret. Nak pergi dapur naik motor. Nak mana besar. Buat apa? Ya adu wallah. Wa yanbaghi yanbaghi tu no? Bukan wa bambari. Bambari ke yanbaghi tu? Ada ya ke ba? Ba. Ya, wa yanbaghi. Wa yanbaghi liman marra ala bina'i muzakhraf 'alin alla yanzura ilaih. Tengok. Dan sepatutnya bagi kita kalau lalu ke tempat yang nampak bangunan tinggi-tinggi dan juga yang nampak elok dihias ni, tidak kita memandang kepadanya. Ini sunnah. Jangan pandang kepada tempat yang sedemikian. Untuk melatih diri kita jangan memandang kepada dunia. Berapa banyak kita yang lalu kawasan rumah besar ya, terbeliak biji mata kita. Besar rumah dia. Lepas tu dalam hati pun teringin. Kalau ada rumah saya besar macam tu. Tidak. Lepas tu dalam ni kitab sebut kata apa? Yang bagi liman marra ala bina'in muzakhraf 'alin, bangunan-bangunan yang besar dan tinggi ini, alla yanzura ilaih. Agar tidak melihat kepada perkara tersebut. Faham? Lepas tu kata ulama, kalau kita pergi ke negara-negara luar untuk musafir, dalam mazhab kita Syafi'i, hanya sekadar untuk melihat bangunan-bangunan yang ada di tempat tersebut, tidak harus bagi kita melaksanakan jamak dan qasar. Tak boleh. Sekadar pergi nak tengok bangunannya. Contoh pergi ke Athens. Pergi ke Itali. Pergi ke negara-negara barat hak lama-lama dulu dengan bangunan dia yang indah-indah. Kita pun pergi nak tengok bangunan. Maka tak boleh jamak qasar. Kena tamam sembahyang. Kecuali pergi tadi untuk tarwih. Bukan tarawih. Tarwih. Sama lah maksud tu. Bukan solat tarawih kat sana. Untuk tarwih al-qulub. Nak tenangkan jiwa daripada kesibukan, gundah gulana, sedih dan sebagainya, maka dia musafir kerana untuk nak tenangkan jiwa dia. Maka boleh dibenarkan untuk dia jamak qasar. Tapi kalau kata dia tak buat dengan perkara tersebut, kadang nak pergi tengok bangunan, nak pergi tengok, kan tu betul kan? Ya. Hatta sama. Dan kita tak disunatkan pun untuk musafir untuk pergi ke masjid-masjid yang lain dengan tujuan untuk i'tikaf dalam tu kan. Tak disunatkan. Ada 3 masjid saja kata Nabi SAW kita disunatkan musafir untuk tunaikan nazar kita ataupun kita nak i'tikaf di masjid tersebut dengan niat. Maka Nabi kata la tushaddur rihal illa ila 3 masajid. Masjid hadza kata Rasulullah, masjid aku, wa Masjidil Haram, wa Masjidil Aqsa. Maksudnya yang abang kita tanya tadi, nak pergi musafir nak tengok masjid-masjid. Macam mana? Musafir untuk tengok masjid-masjid. Tengok masjid-masjid, tengok Masjidil Haram. Tengok Masjidil Aqsa. Karena Nabi kata la tushaddur rihal. Tak perlu kamu nak bersusah payah untuk nak menyiapkan persediaan kamu bermusafir illa ila 3 masajid. Tamam? Jadi makna daripada jangan kamu menyusah payahkan diri kamu untuk bermusafir ke masjid melainkan ke 3 masjid. Jadi ada hazaf di dalam apa ni? Dia panggil hadis ni dia ada tulis istisna dan dia ada mustasna. Dia tak ada mustasna minhu. Maka dia panggil naqis. Naqis. Tadi dia ada tidak cukup dia punya rukun dia. Nabi tak sebutkan rukun dia. Sebab tu salah kalau orang gunakan hadis tersebut untuk larang orang pergi ziarah kubur. Ziarah makam para wali. Lepas tu guna hadis la tushaddur rihal illa ila 3 masajid. Maksudnya dia takdir tidak boleh musafir untuk melawat makam melainkan ke 3 masjid. Itu. Kalau macam tu banyak benda yang tak boleh musafir. Musafir tuntut ilmu tak boleh juga. Jangan tuntut ilmu. Dan tidaklah kamu disuruh untuk susah payah untuk menuntut ilmu melainkan ke 3 masjid. Cik kan? Tak boleh kerja, tak boleh berniaga. Niaga kalau pergi negara luar ni tidak boleh berniaga melainkan ke 3 masjid. Lepas tu tak boleh lawat mak ayah. Mak ayah duduk kampung, duduk belah Bedu ni. Mak ayah duduk belah Perak, mak ayah duduk belah
Selangor, Johor. Jadi tidak boleh musafir temu dengan mak ayah di Johor, melainkan di 3 masjid. Gitu. Tiba. Nak pergi 3 masjid, jumpa mak ayah, mak duduk Johor, janji saya tak boleh balik tahun ni mak. Sebab Nabi larang, tak boleh duduk musafir ni, balik-balik ni. Habis tu nak pergi jumpa ke mana ni? Jumpa di 3 masjid. Sama ada di Masjidil Haram atau Masjidil Aqsa ataupun Masjidil Nabawi. Oh, mak dia kata, elok, duit pun tak apa nak ada. Covid nak pergi janang ni, pakai tak raya kita tu. Kena makna hadis tadi? Tak kena. Jadi takkan Nabi sebut tadi dengan sia-sia. La tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Mana dia pada? La tushaddur rihal ila al-masajid illa ila thalathati masajid. Jangan kamu susah payah untuk nak bermusafir ke masjid-masjid yang lain dengan tujuan untuk menunaikan nazar kamu nak i'tikaf dalam masjid tersebut illa ila thalathati masajid. Naikkan ke 3 masjid. Tu tujuan Nabi sebut. Ni yang tak cerdik pergi guna hadis tu untuk larang orang pergi ziarah kubur Nabi SAW. Nak pergi ziarah makam para awliya Allah Ta'ala, nak pergi ziarah para teman-teman kita yang duduk lebih daripada 2 musafir, 2 marhalah. Dilarang kerana apa? Kerana guna hadis tadi. Tak faham. Tak tahu adatul istisna tu apa dia, mustasna minhu tak tahu apa dia, mustasna pun tak tahu. Ini dalam bab istisna tam mujab ke? Lagi apa dia bab naqis ke? Tak tahu apa. Ataupun tamun manfi. Tak tahu. Dia tanya tentang apa dia babul istisna dalam bab nahwu. Tak pernah dengar. Yang tahu terjemah. Terjemah baca terjemahan, lepas tu rak Nabi orang kata semua orang bid'ah. Padahal dia yang paling bid'ah kali kerana apa? Pemalah. Malah belajar dengan para guru dan tidak melihat perbahasan para ulama. Tamam? Jadi bahasannya tadi yang bagi liman marra ala bina muzakhraf alin alla yanzura ilaih. Jadi kita sepatutnya tidak boleh memandang kepada bangunan yang hebat-hebat ni. Buat tak tahu ya, biasa ya. Waqad hukiya, diriwayatkan anna Sufyan ats-Tsauri masya ma'a rafiqin lah. Satu hari Sayyidina Sufyan ats-Tsauri berjalan bersama dengan temannya. Fara'ahu yanzuru ila babi darin marfu'in ma'mur. Maka dilihat temannya tadi melihat kepada pintu rumah yang besar dan tersergam indah. Faqala lahu la tanzur ilaihi. Maka kata Sayyidina Sufyan ats-Tsauri kepada teman dia tadi, la tanzur ilaihi. La tanzur. La apa ni? La nahiyah. Tanzur, i'rab dia apa dia? Fi'lun mudhari' majzumun. Bila nahiyah. Jadi la tanzur. Jangan kamu tengok kepada pintu tadi. Fa innan nasa law lam yanzuru ilaih lakana sahibuhu la yata'ata hadzal israf. Nampak? Kalaulah manusia tidak melihat kepada pintu tadi, maka tuan punya pintu dia tak akan menghabiskan duit dia dengan perkara tersebut. Dia buat nak suruh orang tengok, cuba orang pakat tak tengok dia. Dia buat saja, orang semua buat tak layan. Akhirnya dia tak buat. Masalah kenapa dia buat? Kerana dia tahu orang akan tengok. Orang akan main tengok. Lawa macam tu. Fannaziru ilaihi mu'inun lahu 'ala al-israf. Maka orang yang melihat, dia telah membantu orang tadi dalam melakukan pembaziran. Ya, Sufyan Tsauri kata apa? Jangan tengok wildan. Memang tak sedap tu. Ya Ramadan Syadzili wildan. Sudah sampai ke, dia sampai terus dah. Semalam Alif baru nak sampai. Dia dah sampai terus. Tapi dah turun balik dah, alhamdulillah. Fannazir ilaihi mu'inun lahu 'ala al-israf. Orang yang melihat kepada pintu-pintu tadi yang ataupun bangunan yang cantik yang dibuat tadi, maka dia telah membantu tuannya tadi daripada dalam melakukan pembaziran. Wa nuqila 'an ibni Muti' annahu nazara yawman ila darih fa'ajabahu husnaha. Jadi satu hari diceritakan bahawa Ibnu Muti' melihat kepada rumahnya. Kemudian dia terkagum dengan rumah dia sendiri. Fabaka summa qala. Maka dia pun menangis selepas mana dia tersedar.
Maka dia berkata, wallahi laulal mauta lakuntu biki masrur. Kalaulah tak kerana mati ini, maka sudah tentu aku akan gembira dengan kamu. Walaula ma nasiru ilaihi min dhiqil qubur laqarrat bidunya a'yununa. Kalaulah tidak kerana nasiru ilaihi min dhiqil qabr, dia min dhiqil qubur, perkara tadi akan bawa kami kepada sempitnya kubur, maka kami akan rasa gembira dengan dunia. Summa baka hatta irtafa'a sautuh rahmatullahi ta'ala alaih. Maka dia menangis sampai tinggi suaranya karena mengingati perkara tersebut, rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Tanbih ala alamati sa'ati sughra wal kubra. Ini peringatan kepada tanda-tanda, alamat-alamat kiamat yang kecil dan besar. Lisa'ati alamatun kathirah sughra wa kubra. Ada satu lagi wusta, disebut oleh al-Imam Al-Barzanji rahimahullah dalam Al-Isya'ah li Ashratis Sa'ah, alamat wusta, alamat pertengahan. Ini alamat kecil. Amma sughra faminha, apa dia alamat kecil bagi kiamat? Qabdul ilmi bimauti ahli, ditarik nyawa ahlinya. Ditarik ilmu dengan dimatikan ahli ilmu. Ulama meninggal ramai. Ini tanda kiamat ni, tanda kecil. Kenapa? Karena nanti akan kekal dengan jahil. Dan bila dah kejahilan ni maharajalela, maka pada ketika tersebut akan dilantik orang-orang yang jahil, dan kemudian akan memimpin orang-orang yang jahil, dan kemudian akhirnya akan merosakkan umat, dan akhirnya kiamat akan berlaku. Orang dah jadi jahil semua karena matinya para ulama. Yang kedua, wa kasratuz zalazil wal fitan. Banyaknya berlaku zalazil wal fitan. Zalazil maknanya apa dia? Kekacauan, porak-poranda dan fitnah yang berleluasa. Asim yang ngantuk pergi ambil wuduk. Basuh muka. Tengok dah tahlil lah. La ilaha illallah. La ilaha. Wazina. Ni wuduk apa ni Wildan? Basuh muka. Terkenal antara satu Malaysia ni. Wazina. Zina juga salah satu daripada tanda kiamat, berleluasa. Wa syurbul khamri, minum arak. Wa riba, makan riba. Uqul walidain, derhaka ibu dan ayah. Wa tajahur bil ma'asi, yakni mengiklankan maksiat yang mereka lakukan. Ramai orang zaman dah suka iklankan maksiat ni apa buat. Suka sangat. Tak malu untuk nak cerita tentang maksiat yang mereka lakukan. Kadang-kadang nak melawak. Kadang nak melawak, nak syok-syok dalam Facebook. Sanggup share konten-konten yang lucah dan sebagainya. Kemudian buat lawak sama kawan-kawan dia. Menunjukkan sifat peribadi dan jiwa manusia itu sendiri. Yang ni orang panggil tajahur bil ma'asi. Ini haram. Orang sepatutnya menyembunyikan aib peribadi dia. Ni tak ditunjukkan ke orang siapa diri dia. Tak tahu malu. Wa idha'atus salati wal amanah. Dan kemudian macam ni tajahur bil ma'asi ni, ada TikTok kan. Orang suka buat benda-benda bodoh dalam tu. Sanggup buat. Hatta kalau orang yang orang panggil Islam pun tak malu lagi untuk nak tajahur bil ma'asi dalam tu. Tak malu dah untuk nak tunjuk aib dia. Sonok pula. Konon-kononnya ni akan menghilangkan stres, dan malah menambahkan stres. Kerana tak ikut dengan jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Macam tu hilang stres. Ustaz-ustaz pun main TikTok. Dakwah. Cara dakwah, lepas tu buat dalam TikTok. Betul, anak-anak muda dah nak tengok dakwah dia, download TikTok. Dah kali tengok dia seminit, tengok hak lain sejam. Betul. TikTok bukan tempat yang paling, orang panggil apa, yang
Orang panggil sesuai untuk perkara tersebut. Saya kurang setuju lah. Wa idha'atus salati wal amanah. Idha'atus salati wal amanah. Dan juga apa ni? Meringan-ringankan solat dan juga amanah. Ni. Meringankan solat dan amanah ni. Amanah daripada madrasah ikut suka ya guna. Ini mana boleh. Duit wakaf orang muat main-main. Kan? Sobat masjid lain kali dia buat rumah dia. Sobat masjid buat jamban saja. Amanah orang dimain-mainkan, dipermain-main. Orang sobat masjid buat berniaga. Guna duit tu kata kita pusing modal dulu, pokok dapat untung. Berniaga apa ni? Takkan berkat ni. Takkan berkat perkara tersebut. Orang bagi duit sumbangan di rolling modal. Untuk konon-konon buat berniaga, nanti kalau orang bagi duit sumbangan dalam 100,000 dapat lagi 400,000. Kita boleh buat masjid cepat. Tak berkat. Tak berkat kerana apa? Kerana tu bukan tujuan orang bagi tadi. Kalau betul nak berniaga, habaq ke orang nak berniaga? Senang. Kata saya nak berniaga. Tolong bagi duit modal kat sikit-sikit. Ni orang guna nama masjid. Berapa nak guna nama madrasah. Berapa nak guna nama tempat pengajian. Berapa nak guna nama pondok tahfiz. Ni pondok orang bukan tahfiz. Ramai ada 2-3 orang duduk tulis. Semoga Allah merahmati tuan guru, ustaz dan juga para anak-anak pondok tahfiz. Ni pondok, ni bukan tahfiz. Ni pondok. Pondok kena beza lah. Malah kerana kebanjiran tahfiz, banyak sangat tahfiz. Bagus benda tu. Bagus, tak ada masalah apa. Cuma kena beza pondok dengan tahfiz. Wa idha'atus salati wal amanah. Wa ta'tilul hudud. Ta'tilul hudud apa dia maksudnya? Hudud terpaksa ditangguhkan. Tanda kiamat. Yang kecil. Wa qillatul amri bil ma'ruf. Kenapa berlakunya ta'tilul hudud? Karena syubhat yang banyak. Itu kata ulama, hudud tidak boleh dilaksanakan. Kaedah dia sebut. Karena syubhat. Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu pernah menangguhkan hukum hudud dalam beberapa tempoh sebabkan kerana berlaku syubhat. Syubhat daripada saksi yang adil. Kalau nak ada, susah nak cari saksi yang adil. Saksi sendiri pun fasik. Macam mana nak bagi penyaksian terhadap orang berzina 4 orang? Kalau orang berzina, yang tengok seorang saja, boleh dia buat pergaduan dekat ni? Tak, dia kena sebab. Kalau ikut hukum hudud, dia kena sebab. Kerana tak cukup saksi. Kemudian dia ada syarat-syarat dia pula semua dalam kitab jinayah yang boleh dirujuk dalam kitab tersebut. Qillatul amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Kurangnya orang yang menyuruh melakukan ma'ruf dan melarang orang melakukan yang munkar. Wa i'radul akabiri 'anil adhan. Wa tarkuhu lis-safilah. I'radul akabir 'anil adhan. Ini orang-orang yang besar-besar tidak lagi mau untuk azan, ditinggalkan kepada orang-orang yang rendah-rendah. Seolah ni dianggap macam pekerjaan yang lekeh. Azan ni dianggap macam lekeh sangat. Saya tak mau azan, macam tu. Baginda Nabi azan ke tidak? Nabi azan? Ada riwayat Rasulullah SAW azan? Tak sebut dalam riwayat Nabi azan. Kenapa Nabi tidak azan? Karena kalau azan, maka wajib umat mentaati perintah Nabi SAW. Rahmatan bil ummah. Karena Nabi rahmat kepada umat, Nabi tidak azan. Kalau Nabi azan, Nabi kata hayya 'alas salah, wajib orang Madinah semua mai. Masuk yang sakit 2 kaki pun kena merangkak mai. Tapi Nabi rahmat kepada umat. Jadi Nabi suruh Sayyidina Bilal yang azan. Bukan Nabi yang azan. Kalau Nabi azan, maka nanti akan jadi wajib mereka mentaati perintah tersebut. Wa ammal kubra, manakala tanda alamat kubra, faminha zuhurul mahdi, akan keluarnya Imam Mahdi. Ini tanda kubra, Mahdi. Wa khurujud dajjal, keluarnya Dajjal.
wa nuzulu Isa alaihi salam, turunnya Sayyidina Isa alaihi salam, wa khuruju Ya'juj wa Ma'juj, dan akan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Jadi tengok digunakan istilah zuhurul Mahdi, zahirnya Imam Mahdi, tak sebut khurujul Mahdi, keluarnya Mahdi. So, macam Imam Mahdi sembunyi ikut mana pula dah. Imam Mahdi tak sembunyi. Dia akan zahirkan nanti bila mana Allah Ta'ala berikan izin pada waktu tersebut dengan isyarat daripada Sayyidina Rasul, dan dia cucu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang namanya seperti nama Rasulullah, nama ayahnya seperti nama ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Muhammad bin Abdullah. Disebut dalam hadis banyak. Dia cucu Rasulullah, Nabi kata daripada keturunanku, kata Rasulullah. Dia panggil zuhur. Tapi kalau Dajjal, khurujud Dajjal. Dajjal disebut khuruj, keluar. Soalnya dia duduk dalam, keluar. Nabi Isa nuzul, turun. Nabi Isa nanti di atas langit, turun ke bawah. Dajjal, Ya'juj Ma'juj, khuruj, keluar khuruj juga. Kemudian wa tulu'u syamsi min maghribiha, matahari akan terbit daripada barat. Wa la'alla ikhtisar al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam ala ma dzakarahu huna. Kenapa Nabi hanya menyebutkan apa yang disebutkan di sini? Antalidal amatu rabbataha atau rabbaha wa antural hufatal urata ri'a asy-sya'i yatawaluna fil bunyan. Kenapa disebut itu saja? Liqurbi wuqu'ihi. Nampak? Kenapa Nabi hanya mencukupkan sebutan pada dua tanda tadi? Liqurbi wuqu'ihi, karena dia hampir berlaku perkara tersebut. Fahadzaral hadirina minhu. Maka Nabi memberi peringatan kepada yang hadir pada ketika itu tentang perkara tersebut. Qala Umar radhiyallahu taala anhu, dan karena berkaitan dengan umur alamatis sa'ah, ini perlu kepada bimbingan guru yang sepatut. Akhir zaman ini banyakkan selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita tak terpengaruh dan tertipu dengan fitnah akhir zaman ini. Dan perlu bimbingan bukan dengan telahan dan bukan dengan ramalan. Kita bukan ahli peramal. Tak perlu nak ramal-ramal lagi bila Imam Mahdi keluar. Siapa dia Imam Mahdi? Tak perlu. Cukup kita banyakkan selawat, kerana nanti ketika zuhurnya Mahdi, moga-moga kita ni tak termasuk di kalangan orang-orang yang menentang beliau pada ketika itu. Jaga-jaga, hati-hati. Hati-hati dengan perkara ni. Takut nanti dia bukan duduk di pihak yang kita suka. Dia bukan duduk di pihak yang kita sokong. Contoh, macam mana? Hati-hati. Dia keluar bukan daripada pihak yang kita suka. Bukan pihak yang kita sokong. Khususnya dengan parti politik banyak dan sebagainya. Pecah-pecah orang ni. Umat dah berpecah. Nanti kalau Imam Mahdi keluar dan tidak berparti seperti dia, macam mana waktu itu? Kalau. Jangan dia nak kata Imam Mahdi pun. Imam Mahdi apa? Waktu pula ni. Waktu kena hati-hati. Jangan terlalu ta'assub sangat dan jangan terlalu berlebih-lebihan, dan minta kepada Allah banyak-banyak. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, rezekikan kami dengan kebenaran dan mengikuti. Allahumma arinal haqqa, tunjukkan kami yang benar, warzuqna ittiba'ah, dan rezekikan kami mengikuti yang benar. Wa arinal batila batilan, dan tunjukkan yang batil itu batil. Sebab takut lagi Allahumma arinal haqqa batilan. Jangan minta Allahumma lah. Takut ini arinal haqqa batilan, yang dilihat pada kita yang benar tapi dilihat tu salah. Yang salah dilihat benar. Ini masalah nanti. Itu kena banyak selawat kepada Nabi SAW. Ini dia pembimbing kita. Ada orang sinis dengan benar. Sikit-sikit selawat. Selawat apa? Orang yang tak ada jiwa. Nak buat macam mana? Bimbang nanti, takut-takut dia mengangkat pedang dengan Al-Imam Mahdi radhiyallahu ta'ala anhu wa alaihi salam. Hati-hati. Sekarang dah ada banyak dah. Dan dia cucu Rasulullah SAW. Dan tak mustahil nanti. Berapa ramai orang sekarang ni yang melawan dengan cucu-cucu Nabi SAW. Menghina para cucu Rasulullah SAW. Mempermainkan cucu-cucu Rasulullah. Menjadikan tu sebagai tempat untuk mereka meraih keuntungan dan juga mengangkat nama mereka untuk dikenal oleh kaum-kaum dan puak-puak mereka. Kutuk keluarga Rasulullah SAW. Dipermain-mainkan, dihina dan sebagainya. Tamam?
Hati-hati dengan perkara tersebut. Perkara tadi dah dilihat je lah. Sampai kata habaib ini tak arti apa. Tak ada kitab apa yang mereka tulis. Tak ada kitab. La ilaha illallah. Seolah macam dia keluar daripada lubang tik kan. Ini hak cakap tu. Keluar daripada lubang tik. Tak tahu apa. Tu sebut tu. Kata habaib tak tulis kitab. Macam lawa pula dah. Dengan habaib ni ada habib depan je kot. Tu masyaikh yang kalau di Mesir, berapa ramai masyaikh yang Al-Hasani Husaini. Dia tak di belakang Hasani Husaini. Ulama di Makkah, ulama di Hadramut telah lah. Dia sebut tulis jelas-jelas di depan kan dengan nama mereka Habib. Tiba-tiba dihina, dipermainkan, dan ini antara tanda. Tanda nanti ketika mana keluarnya Imam Mahdi nanti akan berlaku perkara yang sama. Mereka akan berlawan dan menentang dengan para keturunan baginda Nabi SAW, dipermainkan keturunan Rasulullah. Dan moga Allah Ta'ala lindung kita dan jadikan kita ahli adab, beradab dengan baginda Nabi dan mencintai ahli keluarga baginda Nabi SAW. Karena ini adalah alamat iman seseorang tersebut. Alamat iman seseorang tadi. Kamu cinta dengan Rasulullah, kamu benci dengan cucu dia, kamu ni siapa ni? Mahmakan, macam mana keadaan sekalipun, bentuk keadaan cucu baginda Rasulullah tadi macam mana sekalipun, hati-hati kita. Hatta kalau dia ahli maksiat sekalipun, kena hati-hati. Kena ada juga sikit perasaan kita, ni cucu Nabi SAW. Ni cucu Rasulullah. Bukan membenarkan mereka melakukan maksiat, tidak. Tapi kita orang panggil apa? Doa moga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan dengan berkat sulalah, berkat keturunan tersebut, Allah Ta'ala akan tarik balik mereka kepada jalan yang sepatutnya. Itu Maulana Syekh Yusri mengatakan bahawa banyakkan Ahlul Bait ni yang benar, Ahlul Bait yang bukan mereka ni dakwa-dakwi, maka insya-Allah dengan berkatnya Sayyidina Rasul akan mati mereka dalam husnul khatimah, insya-Allah. Macam mana pun penghujung dia akan kembali balik kepada Allah dan Rasul. Karena berkat Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik sangka. Ini seronok saja kalau kata kena dekat Ahlul Bait ni, dia seronok. Dia jadikan tu sebagai modal utama dia. Dan ini bukan membenarkan untuk Ahlul Bait melakukan sewenang-wenangnya. Kena hati-hati, jaga-jaga. Patutnya bila dah kita Ahlul Bait, ada Sayyid, ada Syarifah di depan, hati-hati jaga dengan keturunan tersebut. Karena ini keturunan. Dan ini adalah anugerah Allah Subhanahu Wa Taala, ni bukan kasb. Kita bukan boleh nak cari-cari benda tu. Anugerah Allah Ta'ala, bila anugerah daripada Allah dan sambung dengan Sayyidina Rasul, patutnya kena rasa tu tanggungjawab besar untuk dijaga dan tidak bermain-main dengan perkara tersebut. Tak layaklah untuk kita nak sebut tentang perkara tadi, kerana kita ni macam hamba kepada tuannya. Takkan hamba nak menegur tuannya, Sayyid kan? Kita ni abd, takkan nak tegur Sayyidnya. Tak, kita bukan menegur, cuma Allahumma salli ala sayyidina, berpesan-pesan dengan kebenaran dan kebaikan. Qala Umar radhiyallahu ta'ala anhu, Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, thumma intalaqa. Fi nuskhatin fantalaq bil fa'i badal thumma ay zahaba ar-rajulu as-sa'il amma dzukir. Thumma intalaqa, maksud kemudian lelaki tersebut yang datang tadi berpaling dan pergi. Falabistu bi dhammi ta'il mutakallim. Ay makastu la adri manir rajul. Maka Sayyidina Umar kata, aku tidak mengetahui siapa lelaki ini. Dan dia tak tanya kepada Nabi. Wa fi riwayatin falabisa ay an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yani amsaka 'anil kalam fi hadhihi al-qadiyah. Dalam riwayat sebut falabistu, riwayat di sini. Satu riwayat lagi falabisa ay falabisa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ay amsaka 'anil kalam fi hadhihi al-qadiyah. Maksud, kalau kata falabistu, aku, kata Sayyidina Umar, tidak bertanya. Aku diam saja selepas peristiwa tersebut, tak tahu siapa dia lelaki ini. Kalau riwayat falabisa, ay falabisan Nabi. Nabi diamkan diri, tidak bercakap lagi tentang qadiyah tersebut, isu tadi. Nabi tak sebut siapa lelaki tadi. Maliyan bi fathil mim wa kasril lam wa tasydidil musannati tahtiyah ay zamanan tawila. Berapa zamanan tawila ni? Wahwa salasatu ayyam kama fi ba'd riwayat, iaitu aku mendiamkan diri selama 3 hari. Maliya dengan makna 3 hari. 3 hari
iaitu zaman yang panjang, iaitu 3 hari selepas majlis, aku diam tak tanya. Summa qala, dalam riwayat sebut Sayyidina Umar keluar awal daripada majlis. Tapi dalam riwayat yang disarahkan di sini, Sayyidina Umar tak keluar. Tetap duduk dalam majlis sampai selesai, tapi dia tidak bertanya. Tak tanya. Summa qala, ay an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kemudian selepas 3 hari, sebab tu diguna summa. Falabistu maliya summa. Summa tu maksudnya ba'da salasati ayyam. Selepas 3 hari Nabi bertemu dengan aku, maka Nabi pun bertanya, ya Umar, ya Umaru. Nah, macam ni. Ingat ni, kalau Rasulullah, ya Rasulullah. Yang kita baca waktu pagi-pagi tu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Dan kita baca sallallahu alaika ya Rasulullah. Jangan sallallahu alaika ya Rasulullah. Kok mana? Ya Rasulullah. Saifullah. Macam itu lah. Ada. Ya Rasulullah. Yang buat malu. Ngaji nahu, berjabu, hafal, berhenti. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Nah, mudhaf mudhafu ilaih. Jadi munada kalau mudhaf, maka dia akan baca dengan fathah. Nah, dalam munada mudhaf. Ni kalau ni munada, ni yang ni mufrad. Ni kena baca dengan mabni. Mabni ala dham. Ya Umaru, tak baca ya Umar. Ya Umaru. Ya Umaru, atadri ay ata'rifu manis sa'il? Maka Nabi tanya, kamu tahu tak siapa yang bertanya tu? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam, ay min ghairihima. Jadi maksudnya Allah wa rasuluhu a'lam, ay a'lam min ghairihima. Allah dan Rasul lebih mengetahui daripada selain Allah dan Rasul. Rasul lebih tahu daripada semua yang lain. Wa takhsisu Umaru bin nida'i, wa takhsisu Umara. Takhsisu Umara nak i'rab apa ni? Alif. Apa Ilhamuddin? Kenapa Ustaz tukar tadi takhsisu Umaru, itu tukar Umara pula dah. Saja rasa sedap sikit kan, gitu. Rasa sedap sikit kalau baca Umara, baca Umaru tak apa nak sedap. Apa dia? Macam nak jawab? Mudhafu ilaih. Mana dia mudhafu ilaih? Takhsisu Umara, kerana Umar adalah mamnu' min as-sarf li'illatain. Apa dia illah apa? Alamiyah dengan al-adl. Alamiyah ma'al adl. Bin nida' min bainil hadirin. Kenapa Nabi mengkhususkan Sayyidina Umar sebagai tempat untuk Nabi maklumkan tentang peristiwa tersebut? Yadullu ala jalalatihi wa rif'ati maqamih. Menunjukkan ketinggian Sayyidina Umar dan keagungan beliau. Wa manzilatihi 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan kedudukan beliau di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan diambil daripada hadis ni apa dia? Wa yuqadhu minhu nadbu tanbihil 'alim akbar talamidatihi ala fawaidil ilmi wal gharaib. Litufhimahum wa tayaqqudhahum. Ini sunat bagi alim mengkhususkan kepada muridnya yang besar-besar dengan faedah ilmu dan juga gharaibul ilm. Ilmu yang gharib-gharib dia tambihkan kepada muridnya yang besar, yang dia beri perhatian untuk memahamkan mereka dan untuk menyedarkan mereka kalau mereka tak faham dan tak erti nama tersebut. Sebab tu ada sebagian ulama buat majlis khusus dengan para muridnya yang dah tua-tua, lama-lama. Dia buat majlis khas. Dia ajar kepada mereka dengan fawaidul ulum, dengan gharaibul ulum. Ada majlis-majlis khas dibuat oleh para guru kepada murid dia yang lama dan yang tua dah, yang dah ambil masa lama duduk dengan tok guru. Kelas ni kelas khusus untuk murid-murid yang dah lama. Dan ni tidak bercanggah dengan sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, seperti Nabi mengkhususkan sebutan ini kepada Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Wala yakhfa ma fi qawli Umar, dan ini tidaklah menafikan lagi dengan apa yang disebut oleh Sayyidina Umar dengan perkara tersebut, nak tunjuk kata ketinggian kedudukan beliau di sisi Nabi. Kenapa? Kerana Nabi tahu dia ni ahli adab. Waktu dia sebut Allah wa rasuluhu a'lam.
min husnil adabi min jihati tafwidil ilmi ilaihima. Iaitu dengan baiknya adab Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kata apa? Allah wa rasuluhu a'lam. Tak jawab lagi. Wa yuqadhu minhu, di sini juga dikatakan, diambil faedah daripada perkataan Sayyidina Umar, Allah wa rasuluhu a'lam, dan kebanyakan sahabat jawab macam tu, anna tilmiza iza sa'alahu shaykhuhu an syai' hal ya'lamuhu am la. Kalau seorang murid ditanya oleh gurunya sesuatu, adakah dia tahu ataupun tidak tentang masalah tersebut, la yaqulu a'lamu. Nah, jangan jawab saya tahu. Li'annahu in lam ya'lamhu faqad kadzaba. Karena kalau dia tak tahu tapi dia jawab tahu, maka dia telah menipu. Wa in 'alimahu hurima min barakati lafzi ustadih. Tapi kalau kata dia tahu sungguh, kemudian dia maklumkan, diharamkan pula baginya barakah lafaz gurunya. Nah, kalau guru melafazkan jawapan tadi itu lebih berkat. Wa min faidatihi wa min faidatin yastafiduha ziyadatan ala ma indahu. Nampak tak? Jadi daripada faedah yang diambil daripada barakah lafaz syekh tadi ni, ziyadah ala ma indahu, akan menambahkan lagi ilmu yang ada pada sisi ini. Dia mengharapkan jawapan daripada guru. Tamam? Bal yaqul Allahu wa ahlul ilmi a'lam. Jawab gitu. Sebagian riwayat ulama kata Allah wa rasuluhu wa ahlul ilmi a'lam. Jawapannya. Tengok baliklah soalan guru tadi macam mana. Kalau soalan guru tadi memang ditanya untuk murid tadi sendiri yang memberi jawapan, maka murid tadi jawablah. Dan kena tahulah adab guru tu macam mana dalam majlis. Para sahabat mengenal Rasulullah. Tapi bila Nabi tanya, kami nak jawapan daripada Nabi lebih. Maka dia jawab Allah wa rasuluhu a'lam. Tamam? Tapi kalau kita dalam majlis, tok guru tanya, ni i'rab dia apa dia? Allah wa rasuluhu wa ahlul ilmi a'lam. Aywa, sahih. Hadha sahih. Bigat. Mi'ah bi mi'ah. Tapi tanya kat hang, suruh hang jawab pun. Jawab tu nak lepas diri. Itu tak boleh lah. Boleh? Sebab tu antara adab guru pula dengan murid, antara adab disebut oleh Al-Imam Badruddin Ibnu Jama'ah, jangan bertanya kepada murid dia faham ke tak faham. Ustaz selalu buat macam tu juga. Kadang sebab jadi bi'at dah. Patutnya tak boleh tanya. Faham? Nah. Anak murid tu kata, faham. Padahal dia tak faham. Maka dia telah tipu waktu tu. Boleh. Jadi nak tanya macam mana? Tanya, ada siapa yang tak faham? Boleh bagi tahu. Selesai macam tu. Jangan, faham. Kawan pun dah jadi segan, takut kalau tak faham, itu guru marah pula. Lain kali dia faham. Padahal haram dia tak faham pun. Dia telah tipu pada waktu tersebut. Dan dia telah buruk adab pada waktu tu. Lepas tu kalau tak faham, bagi tahu tak faham. Kalau Tok Guru tu silap, tanyalah. Pokok dia Tok Guru tu tanya, tersilap. Dia terlupa dengan hak yang adab tadi. Dia bertanya, faham? Maka anak murid tadi tak faham. Kena bagi tahu. Saya tak faham. Boleh tak? Tok Guru ulang balik. Tang mana nak kena ulang? Ulang tu bagi tahu lah pula. Tang mana nak kena ulang tu janganlah. Boleh Tok Guru ulang balik. Habis ulang balik. Ulang pada mula kelas. Begitu. Semua tak faham. Kena maklum lah. Saya tak faham tadi, tang sini. Boleh Tok Guru ulang balik. Macam tu. Dan kemudian adab banyak lah kalau kata diajar dalam para ulama. Tak boleh banding-bandingkan kalam guru. Saya dengar guru ni sebut macam ni, Ustaz. Tapi kenapa Ustaz sebut macam ni? Ini orang panggil kurang ajar. Kurang ajar. Lepas tu perlu mengaji. Ada orang telefon kata, nak tanya dekat ni, apa ni, kat Enta. Enta tu. Nak tanya kat kita, sebut Enta. Hang kawan aku, jumpa pun tak pernah. Dan Enta sebut itu ni dalam majlis. Nama tak habaq, apa pun tak, sampai saya pula tanya. Ni siapa dia ni? Saya ni lah. Itulah abang pun tak kenal pun. Memang pun. Tu pun nak tanya. Patutnya mengaji dulu cara nak tanya. Bukan saja nak tanya. Mengaji dulu cara nak tanya. Kamu tua ke kamu muda sekalipun, ketika kamu nak tanya kepada seorang tadi, belajar dulu cara nak tanya. Ni adab nak tanya pun tak ada. Pakai hentam nak tanya saja. Jadi macam mana nak jadi umat yang beradab? Kalau tang adab tadi tak mau mengaji. Salah. Kita ni umat adab. Dan Nabi SAW, para sahabatnya ahli adab. Maka Allah Ta'ala meninggikan kedudukan mereka. Hati-hati kita. Kena belajar banyak lagi. Adab ni kena belajar banyak semua.
Jangan cukup dengan satu kitab saja. Banyak kitab kita baca itu lebih baik, dan amalkan bukan hanya mengaji saja. Mengaji kitab sampai 5-60 kitab pun tapi tak beramai, tak jadi juga. Tak beramai. Semalamma qala Umar ma dzukir, bila mana Sayyidina Umar memaklumkan perkara tadi, qala ay an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah memaklumkan fa innahu wa fi nuskhah hadza, maka ada riwayat kata Nabi kata hadza Jibril, ada riwayat kata fa innahu Jibril. Ya. Fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum ay yufahimukum amra dinikum bisababi su'alih, yaitu beliau memahamkan kalian tentang urusan agama kalian dengan sebab soalannya kepada kalian. Soalnya kepada aku pada hari tersebut. Jadi di sini dalil kata Sayyidina Jibril bukan datang mengajar Nabi, mengajar umat waktu itu. Nah, dia sebagai guru dalam masa yang sama Sayyidina Rasul adalah guru kepada beliau dan guru kepada umat pada ketika itu. Karena Nabi yang menjawab pada waktu tersebut. Faham? Wa hadzal haditsu azimul mawqi' ijtimalihi ala wadhaifil ibadati adh-dhahirati wal batinah. Hadis ini hadis yang sangat besar kedudukannya karena terkandung di dalamnya tugas ibadah zahir dan batin. Rawahu al-Imam Muslim fi Kitabil Iman li hadzal lafzi. Imam Muslim meriwayatkan hadis ini dalam Kitabul Iman dengan lafaz ini, wa zahiruhu mukhalifun lima fi haditsil ladzi rawahu huwa wal Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan zahirnya hadis ini berbeza sedikit daripada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim di dalam daripada riwayat Sayyidina Abi Hurairah. Ini riwayat daripada Sayyidina Umar, min anna ar-rajula adbar. Nah, faqala sallallahu alaihi wasallam rudduhu alayya. Dalam riwayat Sayyidina Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim daripada Sayyidina Abi Hurairah diceritakan bahawa lelaki tadi bila dia berpaling, maka Nabi pun kata rudduhu alayya, panggil dia balik mai ke aku. Fa aqadu yaruddunahu falam yaru syai'an. Maka para sahabat pun pusing nak pergi panggil balik lelaki tadi, mereka tidak tengok tak ada orang dah. Hilanglah. Fa akhbarahum hina idzin annahu Jibril. Maka Nabi pun maklum kepada sahabat waktu itu Jibril. Jadi maka Nabi maklum kepada Sayyidina Umar sajalah. Jadi sini macam mana kita nak gabung hadis ni? Tengok disebut jawab. Wa ujiba an zalika bi anna Umar. Orang kata macam mana dijawab? Lepas tu dia bagi tahu pula kat Sayyidina Umar secara khusus. Maka dia jawab bahawa bi anna Umar radhiyallahu taala anhu lam yakun hadiran waqta hadzal ikhbar bal kana qama min al majlisi wa lam yattafiq al ikhbaru lahu illa ba'da salasati ayyamin. Masa dalil kata Nabi Sayyidina Umar keluar awal daripada majlis, maka sahabat lain dah tahu dah siapa dia orang tadi, kecuali Sayyidina Umar. Kerana Sayyidina Umar ada urusan, dia keluar awal daripada majlis. Maka kerana tinggi kedudukan dari sisi Nabi, Nabi tidak mau dia terlepas faedah tersebut. Maka setelah Nabi jumpa dia selepas 3 hari, mungkin para sahabat pada waktu itu dulu ni mereka berniaga. Sayyidina Umar mungkin keluar pergi ke Yaman niaga, kerana dia ada tempat perniagaan dia di Yaman. Maka dia balik selepas 3 hari, jumpa balik dengan Nabi. Maka Nabi maklumkan, tadri manis sa'il, kamu tahu siapa yang tanya hari itu? Sahabat lain tahu dah maksudnya. Sayyidina Umar dengan adab jawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Maka Sayyidina Rasul beritahu, hadza au innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum au yu'allimukum amra dinikum. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fahamlah hadis ni secara umumnya. Moga-moga Allah Ta'ala beri kefahaman yang baik kepada kita untuk mengamalkan dengan adab seperti mana para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Malam ini kita akan masuk hadis yang ketiga, Arkanul Islam, daripada Sayyidina Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli afdalas salatin ala as'adil makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama وكالذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات سيدنا محمد وعلى
آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون غفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما وكالذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.